Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan yang masih bersama dengan kami dalam program seruan orang-orang yang beriman. Saya doakan mudah-mudahan tuan-puan ada dalam lindungan dan rahmat Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan dan amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini insya-Allah. Alhamdulillah tuan-puan, untuk kali ini kita akan mentadabbur pula perkataan ya ayyuhalladzina amanu yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-71 insya-Allah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'an. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, bersiap sedialah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok ataupun majulah secara bersama-sama dengan serentak. Subhanallah. Maka subhanallah, insya-Allah tuan-puan, kita pergi satu persatu perkataan untuk kita memahami dan mentadabbur ayat ini insya-Allah. Subhanallah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang mereka beriman, mereka telah beriman. Tuan-puan, maksud orang beriman ni siapa dia sebenarnya? Agak-agaklah kita ni sebenarnya termasuk tak antara di kalangan orang yang beriman ni? Apa makna orang yang beriman ni sebenarnya? Adakah dengan percaya kepada Allah saja? Ya, kalau kita lihat Abu Talib, bapa saudara Nabi, percaya tak pada Allah? Percaya, kan? Tapi dia tidak beriman. Ya. Orang musyrikin Mekah, dia percaya tak pada Allah? Percaya. Ya, mereka percaya Allah sebagai pencipta langit. Mereka percaya. Tapi Allahu Akbar, tidak beriman. Jadi tuan-puan, kalau beriman tapi tak percaya, maka belum dikatakan beriman. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya yang beriman ni siapa sebenarnya? Ya. Subhanallah. Tuan-puan, orang yang beriman ada dua. Iaitu percaya yang pertama dan kedua taat. Ada dua, percaya dan taat. Sebab itu percaya ni dia mudah, kan? Tapi yang paling susah orang nak lakukan adalah untuk taat. Allahu Akbar. Ya. Orang yang taat ni, orang yang bila mana Allah kata sami'na wa ata'na, itulah dia orang yang taat. Dan orang yang banyak amalan dia salah, kan? Orang yang banyak amalan tiba-tiba dia tahu dia salah, dia dapat tahu daripada Al-Quran ataupun daripada hadis ke dia salah, maka masa tu juga dia akan tinggalkan. Tapi kalau ada orang yang jadi ambil masa, ya, dia kata susahlah, lecehlah, nanti-nantilah, macam-macam alasan, kan? Sebenarnya dia belum beriman. Allahu Akbar. Subhanallah tuan-puan. Maka kepada orang-orang macam ni lah Allah menyeru, ya. Bila Allah seru ni apa tuan-puan? Ya, Allah panggil, Allah seru dengan perkataan wahai. Wahai ni nak menunjukkan apa sebenarnya? Ya. Wahai ni, ya, maknanya bahasa yang lembut. Ya, Allah cakap kepada kita yang dia sayang kita sebenarnya. Kan? Kita kan kalau nak panggil orang yang kita sayang, ada tak kita sebut atau kita panggil dengan wahai? Wahai anakku, wahai kekanda. Allahu Akbar. Wahai adinda, kan? Subhanallah. Boleh cuba praktiskan, kan? Baik panggil anak kita, suami kita, isteri kita dengan panggilan wahai, panggilan kasih sayang.
Subhanallah tuan-puan, selalu tak kita baca Al-Quran yang Allah panggil ada perkataan wahai ni? Banyak kan? Dan kita biasa tak baca Al-Quran bila Nabi berdakwah kepada kaumnya, walaupun kaum dia kafir, mereka akan sebut wahai kaumku. Dan kita biasa tak baca Al-Quran daripada seorang bapa terhadapnya. Pernah tak jumpa di dalam Al-Quran walaupun anaknya kafir, perkataan yang digunakan wahai. Kan? Ya, kisah apa tu? Kisah Nabi Nuh, subhanallah. Dan ada tak juga kisah seorang anak yang beliau bercakap dengan bapanya yang kafir, dia guna wahai bapaku. Ada tak tuan-puan? Ada. Iaitu kisah Nabi Ibrahim, Masya Allah. Yang mana Nabi Ibrahim ini ayahnya kafir, seorang penyembah berhala. Tapi bila dia bercakap dengan bapanya yang menentang Allah itu, dia kata apa? Ya abati, wahai bapaku, subhanallah. Allahu Akbar. Jadi semua tu tuan-puan, Allah nak mengajarkan kita apa? Allah nak mengajarkan tugas kita ni sebenarnya lebih daripada, kalau kita lihat, lebih daripada seorang doktor. Kalau doktor cakap kasar kepada pesakit, agak-agak pesakit ni cepat sembuh ke atau makin parah? Makin parah lah kan? Lagi stres dia, lagi susah nak sembuh, betul tak? Ya, itu kalau dalam konteks perubatan. Sama sebagai kita sebagai pendakwah. Ya, kalau doktor ni dari sudut perubatan, nak tak nak dia kena dengar. Dan dia memang kadang-kadang pesakit kebanyakannya memang nak dengar cakap doktor sebab dia nak sembuh, betul tak? Jadi berbeza dengan cabaran pendakwah. Kadang kita nak sampaikan sesuatu, orang tu tak nak dengar pun. Kan? Kita nak bagi tahu sesuatu yang baik, kita nak nasihat dia dan sebagainya. Kadang setengah orang tak nak dengar pun. Ataupun susah nak dengar, ataupun keras hati dia nak terima, nak dengar nasihat dan sebagainya. Jadi subhanallah, tanggungjawab pendakwah ni sebenarnya lebih besar lah. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah yang di antara diajarkan ya, kena cakap dalam bahasa yang baik-baik. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita boleh panggil dengan panggilan yang baik, wahai sahabatku, wahai anakku. Subhanallah. Ya, subhanallah, tuan-puan, itulah dia ya. Yang kadang mulut kita ni baca Al-Quran, tapi hakikatnya kita ni tak ikut, susah nak ikut akhlak dalam Al-Quran, betul tak? Allahu Akbar wal'iyadu billah. Baik, jadi kemuliaan. Subhanallah, mulia. Mulia ni orang yang beriman sehingga Allah sebut dan panggil dengan gelaran iman. Itu menunjukkan kemuliaan orang yang beriman. Sebab itulah bila kita bekerja, bila bos kita panggil, wahai stafku. Agak-agak kita rasa bangga tak tuan-puan bila bos kita panggil macam tu kan? Ataupun bos kita panggil, wahai pegawaiku. Ku tu, ya, disandarkan kepada dirinya. Maknanya apa tu? Maknanya dia berbangga. Yang mana dia iktiraf kita sebagai pegawai. Ya, contoh lain, kita panggil anak kan? Kita panggil anak kita, wahai anakku. Anak kita pun mesti bangga, mesti cair dia kan? Kalau kita nak suruh bapa, wahai anakku tolong ambilkan barang. Dia pun dah kenapa mak ni kan. Tapi hakikatnya dia akan rasa lembut hati nak dengar apa yang mak ayah dia arahkan atau sebutkan. Jadi sepatutnya ya. Jadi bila Allah kata wahai orang-orang yang beriman, sepatutnya siapa orang yang beriman dia kena rasa bangga. Sebab Allah dah iktiraf. Iktiraf sebab kamu orang beriman, sebab kamu taat, maka aku nak bagi tahu sesuatu. Dan sebab itulah bila dengar je, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita kena dengar dan fokus apa yang Allah nak cakap. Sebab ini cerita tentang orang yang beriman. Kalau kita baca saja ayat ya ayyuhallazina amanu, tapi kalau kita tak faham apa yang Allah nak cakap, maka sebenarnya kita belum betul-betul beriman. Kita belum beriman, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya. Contohlah kan, saya panggil ya, anak-anak muda saya, wahai pelajar-pelajar. Maka semua pelajar lah kan, ya, tertuju kepada semua pelajar. Tapi tiba-tiba ada seorang yang dia buat-buat tak dengar. Maka maknanya apa tu tuan-puan? Maknanya dia rasakan dia bukan pelajar, tak nak dengar. Kalau dia rasa dia pelajar, dia berbangga dan dia akan dengar, dia akan cakap apa dia ustazah kan. Subhanallah, samalah lagi-lagi lah kepada Tuhan bila Allah kata wahai orang-orang yang beriman, tapi kita hanya sekadar baca sahaja. Baca laju je sampai habis ayat tu. Bila tanya apa yang Allah cakap tu sebenarnya? Manalah saya tahu, saya tak faham, saya tak tahu. Maka sebenarnya kamu belum betul-betul beriman. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran banyak tak tuan-puan kita jumpa perkataan ya ayyuhallazina amanu? Sangat banyak. Lepas tu kita perhatikan
tak kita perhatikan tidak apa yang Allah nak bagi tahu daripada mesej ya ayyuhallazina amanu itu, seruan yang Allah seru kepada kita. Maka kalau nak jadi di kalangan orang yang beriman, kena dengar, percaya dan taat. Jadi jangan main-main dengan Al-Quran, jangan kita nak main-main dengan kata-kata Allah, jangan kita main dengan Allah. Bila Allah kata wahai, maka Allah nak bagi tahu, janganlah kamu buat-buat tak dengar. Allahu Akbar. Kemudian sambung ayat ini, ya ayyuhallazina amanu khudhu hizrakum. Khudhu ini ambillah. Hizrakum. Hizru. Al-hizru ni maksudnya berhati-hati, takut ataupun risau. Jadi apa yang Allah nak ni? Apa dia? Allah kata apa dalam mesej ini? Berhati-hatilah kamu. Cuma di dalam ayat ini Allah kata ambillah persiapan. Khudhu hizrakum. Ataupun ambillah bersiap siagalah kamu. Siap siaga untuk apa ni tuan-puan? Untuk menghadapi musuh-musuh orang Islam. Yang mana siapakah musuh-musuh orang Islam yang paling jelas dulu, kini dan selamanya tuan-puan? Siapa dia? Itulah dia syaitan. Nafsu kita, orang kafir, orang munafik. Itu semua musuh-musuh Islam. Jadi Allah kata apa? Sentiasalah kamu berhati-hati. Jangan, ya, kita kena sentiasa bersiap sedia, berhati-hati. Ya, kadang-kadang kita tak kenal musuh kita siapa kan? Hendaklah kamu sentiasa berhati-hati dan elakkan daripada tipu daya musuh kamu. Siapa musuh kamu? Musuh yang paling nyata, yang paling kita boleh tengok secara zahir adalah orang kafir yang terang secara jelas mahu menjatuhkan agama Islam. Itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak, syaitan lah. Syaitan yang kita tak nampak, musuh Islam. Ya, tuan-puan cuba buka surah Al-Baqarah ayat 98. Allah dia bagi tahu siapa musuh orang Islam ni. Kan Allah sebutkan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maksudnya apa tuan-puan? Jadi Allah nak bagi tahu secara jelas dalam ayat ini, barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh malaikat-malaikat Allah, musuh rasul-rasulnya, termasuklah orang-orang yang anti hadis, termasuklah ya. Kemudian dalam banyak-banyak malaikat yang paling besar permusuhannya ialah dengan malaikat Jibril dan Mikail, maka semua ini Allah kata apa? Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah bermusuh dengan orang-orang kafir. Tuan-puan, bila kita baca ayat ni kan, ya, tiba-tiba keluar perkataan kafir. Siapa orang kafir ni? Kalau kita lihat ayat yang di atas sebut musuh kan? Ya. Bila di bawah baru sebut perkataan kafir. Maka apa pengajarannya? Apa perkaitannya? Maksudnya tuan-puan, Allah nak bagi tahu ialah siapa bermusuh dengan Allah, dia kafir. Siapa bermusuh dengan malaikat, dia kafir. Siapa bermusuh dengan Rasul, dia kafir. Maknanya tak kiralah siapa bermusuh je dengan Allah, Rasul dan malaikat, Allahu Akbar, kafirlah dia. Wal'iyadzubillah. Jadi sekarang kita tahu tak siapa musuh Allah? Ya, kita kenal tak siapa musuh Allah ni sebenarnya? Ya, yang wajib kita khudhu hizrakum, maka siapa dia? Semua yang menentang Allah, yang menentang malaikat, yang menentang Rasul, semua kita wajib kita tentang, wajib kita memusuhi. Dan wajib kita khudhu hizrakum, bersiap siaga, berhati-hati. Subhanallah tuan-puan, banyak tak sebenarnya musuh Islam ni tuan-puan, musuh kita ni. Kan? Banyak. Tapi kadang lah, walaupun musuh banyak kan, saya bagi contoh lah kan, walaupun ada 3/4, misalnya ada 3/4 dekat depan kita. Agak-agak macam mana keadaan kita ketika itu tuan-puan? Masih boleh relax ke? Masih boleh senyum? Masih boleh gelak? Ataupun macam mana? Macam mana keadaan kita bila ada 3/4 kat depan kita? Ya? Yang mana kita boleh senyum lagi tak waktu tu? Tengok lagi tak drama waktu tu? Allahu Akbar, tak ada kan? Tapi sekarang musuh kita ni bukan 3/4 je. Bukan 3/4. Syaitan musuh kita, munafik musuh kita, orang kafir musuh kita, nafsu pun musuh kita sebenarnya. Dan berapa jam ni musuh kita ni ada ni tuan-puan? Berapa jam sebenarnya? 24 jam. Tapi senyum lagi tak kita? Gelak lagi tak kita? Buang masa lagi tak kita? Tengok drama lagi tak kita? Maka kita ini sebenarnya, Allahu Akbar, wal'iyadzubillah, secara tidak langsung
hakikatnya ingkar perintah Allah. Ya, Allahu Akbar. Maka perbanyakkanlah kita istighfar. Sebab itu tidak ada manusia yang di dalam dunia ini terkecuali daripada melakukan dosa. Banyak mana ibadah yang telah kita lakukan, tetaplah beristighfar kepada Allah. Mungkin ada kelompongan-kelompongan dalam ibadah kita. Mungkin ada ibadah yang tidak sampai dan tidak diterima oleh Allah. Maka sentiasa kita nak bermuhasabah. Jadi tuan-puan nampak tak dalam ayat ini, Allah kata bersiap siaga bila-bila masa sebab musuh kamu ramai. Dan Allah disebut dalam satu surah yang selalu kita ni baca, selalu orang Melayu baca lah kan. Ya. Surah yang mengatakan alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surah apa tu tuan-puan? Surah Yasin kan. Allahu Akbar. Yang bermaksud dalam surah ini, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh Allah sebutkan di sini. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Allahu Akbar. Boleh cek surah Yasin ayat yang ke-60. Tuan-puan, syaitan ni tugas dia menipu kita, memesongkan kita. Berapa lama tuan-puan? Ada tak office hour syaitan ni kacau kita? Ya, pukul 8 dengan pukul 5 je dia kacau. Ada tak? Tak ada kan? Sebab tu Allah kata apa? Khudhu hizrakum. Allah sebut, ya, jagalah, bersiap-siagalah. Allah tak kata dalam ayat ini bersiap-siagalah dari pukul 8 hingga pukul 5. Allah dah sebut dah? Tak ada kan? Maknanya apa? Musuh ini akan sentiasa merosakkan kita 24 jam. Bila-bila masa boleh. Sebab itulah kita kena sentiasa berhati-hati, ya, sentiasa bersiap siaga, sentiasa berjaga-jaga. Tapi Allah Akbar, itulah hakikatnya. Ya, kita tak ambil, kita tak faham dan kita tak ikut arahan Allah. Betul tak? Yang banyaknya kita leka, kita lalai, kita alpa. Sebab itu akhirnya kita ini selalu ditipu oleh syaitan, ditipu oleh orang kafir, dan satu lagi ditipu oleh nafsu kita sendiri. Nafsu amarah. Allahu Akbar wa'iyadzubillah. Subhanallah, Allah sambung lagi ayat dalam ini. Sebelum kita teruskan dengan sambung ayat, maka tuan-puan, kita boleh lihat, ya, bersiap siaga untuk berdepan dengan musuh ni ada beberapa cara untuk kita nak depani serangan-serangan musuh. Ya, serangan musuh ada tiga juga cara macam mana kita nak depani. Iaitu yang pertama, kalau boleh tengok di dalam gambar rajah ini, yang pertama, serangan musuh melalui menggunakan senjata. Yang ini yang terjadi dalam peperangan. Jadinya kalau bersiap siaga menghadapi musuh yang menggunakan senjata, apa maksud bersiap siaga kat sini nak gambarkan? Maka kita kena siapkanlah senjata. Yang mana Allah dah sebutkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Buatlah persiapan dari segi kekuatan fizikal dan senjata. Bila musuh serang dengan senjata. Allahu Akbar. Jadi kalau musuh memerangi kita dengan senjata, kita kena siap pula dengan kekuatan fizikal kita dan dengan senjata juga. Yang kedua, serangan. Ya, serangan musuh ini dari segi pemikiran kita. Ya, yang mana cuba nak meragu-ragukan, nak mewas-waskan kita. Akhirnya kita pun fikir-fikir mana yang betul, mana yang salah. Contoh dia kata apa? Kan biasa kita selalu dengar, kejarlah dunia tapi jangan lupa akhirat. Tuan-puan, sebenarnya itu ayat siapa tuan-puan? Itu sebenarnya ayat musuh Islam. Tapi sebenarnya biasa tak kita dengar ayat tu tuan-puan? Biasa kan kita dengar? Itulah dia serangan dari sudut pemikiran secara tidak langsung. Ya, yang mengatakan kejar dunia, jangan lupa akhirat. Yang hakikatnya sebenarnya, yang Allah suruh dalam Al-Quran apa dia sebenarnya? Allah kata, kejar akhirat, jangan lupa dunia. Sesungguhnya perkampungan akhirat itu lebih baik bagi kamu. Kan Allah sebutkan. Nampak tak beza tak antara dua ni? Beza sangat tuan-puan antara langit dengan bumi. Ya. Yang mana Quran kata kejar akhirat, maknanya matlamat kita sebenarnya akhirat, nak menuju akhirat. Ya, tapi dalam kejar akhirat kita juga tidak mahu lupakan dunia. Ya, kita ada komitmen yang perlu kita laksanakan, tanggungjawab yang kita perlu tunaikan. Kita pun nak berada dalam hidup yang senang, hidup yang selesa bersama keluarga dan sebagainya. Tapi tuan-puan, kalau ayat kita kata kejar dunia, jangan lupa akhirat. Jadi apa maksudnya tu? Maksudnya target matlamat hidup tu adalah untuk dunia. Kejar dunia.
Jadi faham tak? Nampak tak kat sini tuan-puan? Ya. Akhirnya yang mana kita akan jadikan akhirat sebagai nombor 2 ataupun barangkali terkebelakang. Itulah dia tuan-puan, serangan dari sudut pemikiran secara tidak langsung, secara halus sebenarnya. Jadi cara nak berdepan dengan serangan pemikiran ni apa dia tuan-puan? Ya, adalah dengan menuntut ilmu, subhanallah. Wajib kita belajar. Jadi inilah dia maksud khudhu hizrakum. Bersiap siaga untuk menghadapi musuh. Ya. Kalau senjata tadi, kita bersiap siaga dengan kekuatan fizikal dan senjata. Kalau pemikiran, pergilah kita nak pergilah menuntut ilmu, pergilah belajar, pergilah tadabbur, ya, pergilah cari belok-belok ilmu dan sebagainya. Ilmu Allah itu luas. Tuan-puan, nak jadi Muslim yang terbaik ini bukan sekadar ibadah, tapi kena ada ilmu. Bukan sekadar beramal, tapi kena ada ilmu. Jangan kita solat je tapi tak belajar. Kan? Berapa ramai yang solat tapi buat maksiat? Berapa ramai yang pergi haji umrah banyak kali, lepas tu pergi lagi haji buat maksiat? Kenapa? Sebab pemikirannya tak ada ilmu, rosak. Ya, beramal tapi tanpa ilmu. Ya, yang hakikatnya itulah hakikatnya yang perlu kita tangani dalam kehidupan kita. Baik, subhanallah. Yang ketiga, serangan dari sudut akhlak. Serangan musuh dari sudut akhlak kita sebenarnya. Iaitu apa dia tuan-puan, kalau kita lihat di social media sekarang ini, kan? Di kabar-kabar berita, di hiburan, penyanyi-penyanyi hiburan, penyanyi K-pop, artis-artis yang viral, ya, social media yang macam-macam, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, sajian pelbagai. Allahu Akbar, yang sedar atau tidak, semua itu serangan dari sudut nak merosakkan akhlak kita. Yang paling parah sekali, wa'alaikumsalam, merosakkan akhlak anak-anak kita yang masih lagi tidak dapat membezakan baik dan buruk. Allahu Akbar. Ya, dengan cara apa tuan-puan? Secara halus yang mereka cuba nak masukkan, yang mereka cucukkan, iaitu cara, antaranya cara berpakaian, cara bergaul, cara untuk hormat orang kafir, ideologi, cara penerimaan untuk menerima ideologi orang-orang Muslim, orang-orang non-Muslim, ideologi orang kafir. Allahu Akbar. Ya, hormat orang kafir, jangan hormat orang Islam. Ya, sekularisme memisahkan antara agama dan juga dunia. Ya, zaman sekarang ni tuan-puan, bila kita jemputlah misalnya dengan penyanyi orang kafir, agak-agak orang hormat tak pada dia? Hormat. Yang mana kita siap bayar lagi mahal lagi harga. Untuk apa? Untuk hibur ke orang Islam, untuk jemput orang-orang Islam hadir. Itulah secara halus mereka mendidik kita untuk hormat orang yang ada nama, orang yang kafir walaupun dan dia ada nama. Maka nak perangi serangan dari sudut akhlak ni apa dia tuan-puan? Allahu Akbar. Dengan mengamalkan ajaran Al-Quran. Tadi pemikiran dengan ilmu. Jadi nak bentuk akhlak yang mulia, kena bentuk dengan ajaran Al-Quran. Yang mana Quran suruh apa? Akhlak Al-Quran. Ya. Jangan marah, maafkan orang, sabar, bantu orang miskin, jaga anak yatim, jangan pentingkan diri. Apa saja yang diajarkan dalam Al-Quran, amalkan. Jadi akhlak Islam ini mestilah belajar ilmu Al-Quran. Dan yang kedua, bukan sekadar belajar, tetapi amalkan. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, maka sekarang jelaslah ya maksud ayat, maksud perkataan khudhu hidrakum, ya, dan cara serangan orang kafir ini tadi saya sebutkan ada 3, dan cara kita berdepan pun ada 3 juga. Jadi anak-anak kita kadang-kadang rosak akhlak sebab apa tuan-puan? Sebab tak ada kekuatan, sebab tak ada ilmu, dan tak ada amalan. Lagilah tak ada amalan. Bila mana tidak ada ilmu, lagi susah untuk nak mengamalkan. Ya, cuma subhanallah dalam konteks ayat surah An-Nisa ayat 71 ini, cara musuh serang, cara musuh memerangi kita dengan, cara musuh serang kita dengan senjata. Ya, dengan peperangan. Allahu Akbar. Kemudian Allah sambung ayat ini. Maka Allah kata, famfiru. Dan Allah kata apa? Infiru. Infiru ni apa dia tuan-puan? Famfiru, infiru. Infiru ini keluarlah. Keluar apa ni tuan-puan? Keluarlah berperang. Tubatin. Ya, tubatin ni dia lebih kepada berpecah dalam kumpulan yang kecil-kecil. Berkelompok lah, tapi kelompok yang kecil.
Atau infiru, keluarlah jami'a, secara bersama-sama. Subhanallah, tengok tuan-puan ya, bahasa Al-Quran subatin. Ya. Mana kita tahu kan secara kumpulan kecil. Sebab lawannya adalah jami'a, kumpulan besar. Jadi kalau di sini nak katanya ya, keluar secara bersama-sama. Maka di sini makna kumpulan tu dia berpecah dalam kumpulan, tetapi dia berpecah kepada kumpulan yang kecil-kecil ataupun berkelompok-kelompok. Itu dia. Inilah yang dinamakan sebagai strategi peperangan. Ya, yang mana kadang-kadang Nabi hantar kumpulan kecil, kadang-kadang Nabi hantar kumpulan yang besar. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan, subhanallah, antara pengajaran yang boleh kita dapat daripada ayat ini, tuan-puan, wajib untuk kita berhati-hati dan sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi musuh-musuh Islam yang tidak akan ada hentinya sehingga hari kiamat yang Allah disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan Nabi di dalam hadis. Subhanallah. Ya, dan yang kedua, musuh-musuh Islam ini akan memerangi Islam, ya, sama ada dengan senjata ataupun pemikiran kita ataupun akhlak kita. Yang mana perancangan musuh Islam ni ada juga melalui pengaruh jahat, khususnya zaman sekarang ni tuan-puan kan, di media sosial, di telefon kita ni kan. Segalanya di hujung jari, apa sahaja. Allahu Akbar. Sebab tu Allah suruh kita ni berhati-hati, bersiapkan diri, jaga diri. Ya, yang mana dalam telefon ni macam-macam info, fitnah pun boleh berlaku, mengumpat pun boleh berlaku, maka tabayun, maka ambillah sifat-sifat mahmudah bagaimana untuk kita tangani dalam sesuatu isu itu. Rujuklah kepada Al-Quran dan Al-Hadis, insya-Allah kita akan terselamat, insya-Allah. Subhanallah. Yang ketiga, pengajarannya, cara orang beriman yang menghadapi serangan senjata ialah dengan kekuatan fizikal dan senjata. Manakala cara orang beriman nak menghadapi serangan pemikiran dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan serangan orang Islam melalui serangan akhlak, macam mana kita nak tangani adalah dengan mengamalkan ajaran Al-Quran. Subhanallah. Dan yang keempat, orang beriman ini dia sebenarnya akan sentiasa menjadi cerdik dan pintar bagi orang-orang yang beriman. Sentiasa berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Yang mana sabda Nabi SAW, Nabi sebutkan orang-orang yang cerdik ialah dia sentiasa beramal untuk menghadapi kematian, menghadapi kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi insya-Allah tuan-puan, mudah-mudahan semoga perkongsian pada hari ini dapat menjadikan kita ya manusia yang lebih bermanfaat kepada manusia yang lain, manusia yang lebih menjaga, bersiap diri kita, persiapan kita untuk menjaga iman kita, menjaga akhlak kita, menjaga pemikiran kita, ya, menjaga segala setiap sudut gerak-geri perbuatan dan percakapan kita. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa lindungkan kita untuk tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar. Amin, insya-Allah. Dan moga-moga Allah sentiasa menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqamah di jalan yang lurus. Dan semoga Allah juga memberikan taufik hidayah kepada kita untuk membersihkan segenap gerak-geri dan seluruh anggota badan kita daripada noda-noda dosa, yang hakikatnya untuk kita menikmati ketenteraman sebenar, nikmat hidayah yang sempurna, baik ketika hidup di dunia maupun kebaikan untuk keselamatan hidup di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah itu saja daripada saya. Pastinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kelemahan datang daripada diri saya sendiri. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi di lain waktu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.